Seperti biasa, sebelum kita nak masuk, nak terus pergi kepada hadis kita ni, terlebih dulu kita tengok dua surah Al-Quran yang amba baca saat ni. Yang pertama surah Fatir ayat yang ke-29. Yang keduanya surah Yasin 5 ayat. Yang mana kita dengar saat ni, amba baca saat ni. Yang duk cerita di surah Fatir, yang Tuhan duk ceritanya kena dengan orang yang menego. Allah Ta'ala bandingi, Allah Ta'ala upamakan kita hidup dunia ni panggil perniagaan kita. Tuhan kata orang yang menego tak pernah rugi. Orang panggil orang menego yang tak binggerak, orang yang selalu labur. Tidak ragu-ragu kata perniagaan dia ni nak jeng ataupun nak apa ni, nak binggerak lah. Orang panggil orang menego yang selalu labur, selalu labur. Tu nak ayat kata dalam surah Fatir. Yang keduanya dalam surah Yasin ayat 54 sampai ke 58 ni. 4-5 ayat ni. 5 ayat malam ni kita cerita ahli syurga Allah Ta'ala. Kerana kita memandai kepada minggu telah lepas ni, kita duk cerita tentang ahli neraka. Sebagaimana Tuhan duk royak ahli nerakanya berkenaan dengan apa ni dalam suratul Mu'minun tu. 4 ayat dalam suratul Mu'minun. Minggu telah lepas kemarin. Bila kita mati dah, bila kita duduk di akhirat esok, bila ditiup sangkala untuk nak bangkit daripada alam kubur, nak pergi ke mahsyar. Semua pakat berjalan pergi ke mahsyar belakang. Duduk di padang mahsyar, duduk berjalan di padang mahsyar. Yang mana kita berderu-deru, duk cari rasul-rasul, duk cari pengikut, duk cari apa ni, orang yang membawa kita. Setiap umatnya cari rasul dia, cari penyembah dia, cari dia penupai dia. Siapa dia berasul dengan Nabi mana, siapa dia duk bertuhan dengan siapa dia, duk beriman kepada siapa, maka orang tu dah dia akan carinya. Maka kita di hari tu Tuhan ada royak dah keadaan di pada mahsyar. Bila ditiup sangkala yang terakhir, sangkala yang bakit semua dikubur di alam barzakh, nak menuju ke mahsyar lagi akan datang. Tuhan duk cerita berkenaan dengan kita lagi akan datang ni, fala ansaba bainahum yauma izin. Tidak boleh lagi kita nak guna, tak ada faedah dah. Ansaba bainahum, iaitu titih baris nasak-nasak kita, keturunan kita, adik-beradik kita, waris-waris kita, tak ada guna dah Tuhan katanya. Bukan sekadar tu saja dah, wala yatasaalun, tak boleh nak menanya dah, tak ada nak tanya menanya dah. Keadaan kita di akhirat esok, nak kata mung aku bersama-sama bawa diri lah. Mung bawa diri cara mung, aku bawa diri cara aku. Masing-masing nak melepas diri ya. Masing-masing nak melepas diri daripada seksa, daripada kesusahan di mahsyar lagi akan datang. Tu Tuhan royak siap dah. Sehingga kita pergi timai amalan. Tuhan royak siapa dia pergi berat timai amalan di akhirat esok. Mung kita timai mung, aku timai aku. Siapa ni asal baik, nasib baik. Orang tu berat timai dengan dia, maka Tuhan kata orang tu lah orang yang panggil orang yang beruntung, orang dapat kejayaan nak ayat. Tapi sebaliknya, kalaulah orang tu giring sebelah balik kepala dia, gi berat li dosa dia, maka Tuhan kata orang tu orang yang rugi. Orang yang rugi orang tu. Fi jahannam khalidun, dia akan terjun ke dalam neraka jahannam khalidun, kekal duduk dalam tu. Tuhan kata pula talfahu wujuhahumun nar. Orang ni bila jatuh ke dalam neraka jahannam lagi ke datang duduk dalam tu, Tuhan kata talfahu wujuhahumun nar, muka-muka mereka itu dibakarkan oleh api. Api membakar dia, api makan muka dia. Wahum fiha kalihun, orang tu duduk dalam neraka lagi ke datang ni muka dia kalihun, iaitu huduh. Maklumlah muka orang kena makan di api neraka ni, yak khripu uruk lah dah kata. Huduh, habis-habis huduh. Yang mana di hari ni kita ni basuh muka juga. Nak mandi basuh muka dulu. Kalau tak mandi pun basuh muka. Berapa kali sehari-hari nak ayat tu. Orang kita ada jaga muka ni.
Beli alat nak basuh muka, nak cuci muka saja tu berapa ribu dah. Nak royak atau jaga muka. Kerana muka ni tempat yang penting sekali orang pandai, orang tengok. Sebab tu seremur saat ni di hari ni, kadang-kadang setengah orang sanggup tak makan. Sanggup tak makan, duk beli alat-alat nak basuh muka, nak comel muka. Tiba-tiba masuk neraka lagi akan datang, muka dia ni huduh, muka dia makan di api. Tu minggu telah lepas yang kita cerita dah. Malam ni nak royak apa pula? Nak royak orang duduk dalam syurga pula. Nak royak dalam syurga pula. Sebelum kita siapa ke hadis kita saat ni. Jadi mula-mula yang mana dalam surah Fatir tu royak. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah. Sesungguhnya mereka yang membaca mereka itu akan kitab Allah. Sesungguhnya mereka yang membaca mereka itu akan kitab Allah. Orang hak baca kitab Allah, orang hak baca Quran, orang yang tadabbur Al-Quran, orang yang mengaji Quran, orang yang ikut ajaran Quran. Masuklah kau. Tu ada ayatnya. Wa aqamus salah, dan mendiri mereka itu akan sembahyang. Semaya dia tak tinggal, dia buat sokmo, dia laku sokmo, dia tunai sokmo. Itu berarti wa aqamus salah, mendirikan semaya. Maksudnya semaya dia tak pernah tinggal. Dia jaga semaya. Selain daripada dia baca Quran dah, lagi pula dia saat ni tu, dia tu semaya. Ni nak ceritanya. Lepas tu selain pada semaya pula, apa pula tu saya royak? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan yang ketiganya Tuhan kata wa anfaqu mimma, dan mereka itu menafkah, membelanja mereka itu orang tu allazi sakni tu mimma razaqnahum, daripada barang yang Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia. Tuhan royak dah mimma razaqnahum, daripada barang yang telah kami rezekikan akan mereka itu sirran wa alaniyah. Baik dia saat itu belanja dengan secara susuk-susuk, dengan secara sulit-sulit, ataupun wa alaniyatan, dan secara terang-terang, secara orang nampak. Tak ada kira dia belanja, dia belanja harta dia ke jalan Allah, sama ada dengan sulit-sulit, orang tak tahu kata dia belanja. Orang tak tahu kata dia ni buat masjid. Orang tak tahu kata dia ni buat balasah, buat khairat, buat khairat ni. Tahu buat orang tahu. Orang ni Tuhan kata yarjuna tijaratan lan tabur. Orang ni orang yang mengharapkan perniagaan dia saat ni tu lang tabur, tak pernah rugi orang ni. Orang ni salah kalau dia nega, orang ni tak pernah rugi. Laba semata. Ni nak cerita apa ni? Nak cerita kita hidup dunia ni Tuhan duk royak. Ni perniagaan kita hari ni nya. Yang kita nak pergi ke akhirat esok ni perniagaan kita. Yang mana kita hidup dunia ni. Yang pertama kita kena penting dan utamakan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi Al-Quran ni satu benda besar. Emas 10 bagi kita. Kerana Quran ni tak ada dah bagi orang Islam ni apa panggil perlambagaan kita. Orang tahu belakang seluruh dunia. Al-Quran ialah perlambagaan kita. Orang panggil Ratamanun. Ratamanun ni mana? Perundangan. Undang-undang kita, perlambagaan kita. Bila kita ambil dah Al-Quran sebagai perlambagaan kita, maka orang ni tak akan sesak. Tunggu undang-undang. Macam kita duduk hari ni lah. Kerajaan dia ada undang-undang dia. Undang-undang dunia, undang-undang negara masing-masing. Melalui mesyuarat kabinet besar dia, terdiri pada wakil rakyat. Nak rakyat kata dia buat satu undang-undang, satu perlambagaan dia. Nak meretah negeri ni macam mana, siapa dia curi, siapa dia buat berapa nama, ada beratus-ratus, bahkan beribu-ribu. Beribu-ribu matera, nak rakyat kata. Tu dalam negara kita orang Islam ni berapa nama weh?
Tuhan buat turunnya gapo? Iaitu Al-Quran. Al-Quran, lepas tu bila tak cukup Al-Quran lagi, nak sempurnanya As-Sunnatun Nabawi. Apa ni? Sunnah Nabawiyah, iaitu Al-Hadis. Apa ni? Hadis Rasulullah. Rasulullah lah pula orang yang menerangkan yang mana tidak ada kesempurnaannya agama di dalam Al-Quran. Hadis Nabi. Sebab tu dua-dua ni apa panggil perlembagaan orang Islam. Cukup. Cukup bagi orang Islam. Sebab tu agama Islam ni agama comel, agama cantik. Agama sempurna no ayat kata. Yang jadi tak sempurna tu ialah penganut-penganut dia. Orang yang pegang agama Islam tu dia tak guna habis. Sebab tu duk jadi tak sempurnanya, tak comelnya. Sebab tu ada jinayah, sebab tu adanya macam-macam zalim-zalim, bunuh-membunuh. Sebenarnya mengikut agama tak ada. Tak boleh. Tak boleh nak ayat kata. Tak ada. Agama Islam ni bukan agama yang bahasa jahat, tak ada. Bukan mendorongkan umat dan juga hamba dia tu membuat jahat, tak ada. Tak ada. Kata dia nak buat dulu ke, tak ada. Mereka dia mau buat dia apa? Dia mempertahankan dia. Kata ni nak diserai orang saja, tak. Ni Islam nak ayat kata. Kerana Islam ni dia melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala. Tengok Nabi kita nak ayat duduk di Mekah 13 tahun. 13 tahun. Ada dah Nabi kita duduk bergocoh dengan orang. Ada Nabi duduk berdakwah orang, duduk sepak orang, duduk kata huduh orang. Tak ada. Demo duduk kata ke dia. Demo duduk serai dia. Demo buat macam-macam Nabi kita. Siapa pecah kepala, siapa suming gigi. Siapa pecah kaki, berdarah kaki. Semua tu orang serai belakang. Dia tak ada. Bila marhalah dia pergi duduk hijrah ke Madinah juga. Dimakia juga. Dimakia lah. Tentera-tentera yang dibawa, yang disusun, yang dipimpin oleh Abu Jahal. Bagaimana perang Badar, perang tu, perang ni, semua saat ni tu orang cari dia belakang. Terpaksa dia kena perang kalau dia mau cari. Kerana nak jaga diri dan nak jaga Islam, nak jaga agama ketika tu. Tu. Kata dia nak pergi ngaruk orang, tak ada. Hari ni pun dia makiat lah. Kalau jadi tak comel tu kerana orang tak comelkan agama Islam. Sebenarnya agama Allahu Akbar. Kata tengok di hari ni, hari-hari akhir kita ni, hari ni banyak orang dah celak mata kata Islam ni agama comel. Cuba tengok Mak Saleh banyak mana hari ni berderu-deru masuk Islam. Mak Saleh sendiri hari ni nak ayat kata orang yang tak pernah rasa Islam, tapi bila dia tahu keyakinan Islam, tahu kebaikan Islam, tahu kemurnian Islam saat itu, Allahu Akbar. Siapa menangis-nangis, cuba kita tengok. Menangis-nangis nak ayat tu. Orang nak pada Islamnya, Allahu Akbar. Kerana dia mau duk cari lama dah kebenaran agama nak ayat. Agama ni. Tapi kerana orang duk bubuh kata orang Islam ni jahat gitu gini. Tak lain tak bukan, iaitu ialah Yahudi. Yahudi ni bila-bila dari masa Rasulullah lagi dah, dia seteru utama sekali nak ayat tu. Dia duk bercemar di hari ni ya. Dia duk bercemar lah. Begitu juga orang peru-peru dia. Orang yang tak erti Islam ni dia bercemar. Pisah nak bercemar. Duk berdeki takut Islam ni serata tepat. Hari ni orang dah celak belakang dah. Dah celak belakang, orang tengok belakang dah. Tengok dalam YouTube. Cuba tengok darah-darah hak dunia masuk Islam. Banyak sekali hari ni. Apa ni ratu cantik. Nangam cakawan no ya termasuk. Darah-darah no ya termasuk banyak mana. Bita pilih. Pelakon-pelakon no ya terbanyak mana hak masuk Islam di hari ni. Kita nyata dia boleh tengok sendiri no ya tu. Bukan demo lebih comel pada kita hak asal lagi. Sebab tu hari ni kita kena cari. Ni Allah Ta'ala duk cerita Al-Quran. Kita reti bahasanya baca Quran ni penting sekali. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka yang selalu membaca Al-Quran, kitab Allah. Jadi kita tengok satu hadis yang amba teringat. Yang mana Nabi dia satu kali dia ucap kepada para sahabat dia. Nabi kata kena. Nabi kata innal quluba latasda'u. Nabi kata sesungguhnya hati manusia ni berkarak. Kama yasda'ul hadid. Sebagaimana besi berkarak.
Nabi upamakan dalam hadis dia tu, dia upamakan hati manusia ni berkarat seperti mana besi berkarat. Iza asabal ma, iza asaba bil ma, apabila kena dengan air. Jadi bila sentuh air, bila tepuh dengan air, dengan sentuh dengan air, maka besi itu selalu tabiat dia dah panggil berkarat. Begitu juga hati kita ni, Nabi kata berkarat. Karat ni tak ada lain tak bukan dah. Mungkin muka lain, mungkin ada berkarat ke apa dah. Dosa kita yang menjadi hati kita ni berkarat. Kerana dalam ayat Quran tu ada ayat ni. Kalla bal rana ala qulubihim. Tu ada ayat dah. Kalla bal rana ala qulubihim. Tu ada ayat tu. Tu. Sesungguhnya sebenarnya Tuhan kata rana ala qulubihim, iaitu karat-karat yang selimut hati-hati mereka itu. Jadi hati orang ni bila dia berkarat, dia selimut, dia berkarat saat ni tu. Sebab apa? Ron makna karat-karat. Karat tu dah dosa yang kita duk laku hari ni sebagai dia menjadi karat bagi hati kita. Duk jadi selimut. Orang royak agama pun tak nampak, dia sebar tak cerah. Hati dia tak cerah. Oh, kalau kau agama tak cerah lah, kalau bukan agama cerah. Ni nak ayat kata sebab apa? Sebab dosa kita. Bila Nabi ucap hadis ni, di antara sahabat yang ada ketika tunya, dia tanya, dia akak tanya, ya Rasulullah. Dia Rasulullah. Dia kata, wa ma jila'uha ya Rasulullah. Apakah ubat yang nak menghilangkan karat tu ya Rasulullah? Sahabat bila dengar lagu tu, dia tanya Nabi. Kalau kita ada pun kita tanya. Nak cari ubat ke apa nak hilang karat ni? Kerana karat ni kita kena ada ubat dia. Nak hilang karat ni. Nabi pun ucap dalam hadis dia. Nabi kata, yang pertama Nabi kata iqra'ul Quran. Ataupun Nabi kata apa? Banyaklah baca Al-Quran. Banyaklah baca Al-Quran. Nabi suruh banyak baca Quran. Bila kita baca Quran, karat di hati kita tu dia lokoh. Sebab tu baca Quran ni besar sekali. Sebab tu di ayat ni, di antaranya perniagaan kita hidup dunia ni, kita banyak baca Quran. Kerana baca Quran ni, perniagaan kita ni tak jumpa dengan bing gerak. Labur semata. Tak ada dah. Itu hak Nabi duk royak sendiri berkenaan dengan nak cucikan hati kita ni dengan membaca Al-Quran. Kena baca Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton yang dihormati sekalian. Jadi baca Quran ni sangat penting sekali. Sebab tu kita baca Quran itu bagi banyak mana? Satu huruf. Sebagaimana hadis Nabi dia royak satu huruf. 10 ganjaran satu huruf. Bukan satu kelimah dak. Nabi kata bukanlah alif lam mim tu dak. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf kat situ. Tuhan kira huruf. Bukan kira kelimah dak. Ni nak ayat tu Al-Quran. Bila kita baca Quran, ganjaran yang Allah Taala bagi kita saat itu, dialah menyucikan hati kita. Yang kedua Nabi kata apa? Zikrul maut. Nabi kata ialah kena banyakkan mengingati mati. Mengingati mati. Jadi mengingati mati ni satu perkara yang menghilangkan karat kita juga. Sebab tu orang hak joli-joli, orang hak rasa hati-hati gelap, hati hitam ayat tu. Bila dia ingat ke mati, dia slow. Tak ada dah. Orang hak kedebel, orang hak gapo dulu hati hitam, pernah bunuh orang. Pernah kerak tekuk orang, pernah gapo orang, bila ingat ke mati, dia kata dia nak mati juga. Kerana balasan Allah Ta'ala di akhirat ni, duk tunggu dah. Bila ingat butir mati suti ni, bila kita ingat ke mati ni, sudah. Habis jadi penawar besar kita ingat ke mati. Sebab tu Nabi ceritanya, nak menghilangkan karat seseorang manusia ni, 2 perkara saat ni dah. 2 biji ubat, 2 butir ubat. Yang pertama, kena banyakkan baca Al-Quran. Yang kedua, kena banyak ingat ke mati. Kena ingat ke mati.
Jadi baca Quran ni besar. Ingat kemati pun besar. Sebab tu kita ni disunatkan ziarah kubur. Sunat di ziarah ke kubur. Ada setengah orang tak boleh ziarah kubur. Hodok ziarah lelek dah tu. Jadi dia mau kata kok mana tak tahu, paling kok mana tak tahu lah. Masuk hatu mana tak tahu. Tak ada pergi kubur dah lah ni. Tak ada pergi kubur dah. Tak boleh bid'ah, haram. Ada juga orang macam tu pun royak tu. Tak ada arah dah. Kerana Nabi royak dah. Inni qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang mung di ziarah kubur. Ala fazuru. Nabi kata ziarah. Gena tu, kerana ziarah kubur ni Nabi kata zikrul maut, ingat kemati. Hatuk ke ziarah kubur tu? Orang kita ni tak, ada setengah orang tak boleh ziarah kubur. Ya jadi pelik tengok. Dia temu hadis mana tak tahulah. Boleh ada hadis duk puja kubur kira-kira tak tahulah. Hak puja kubur tu suku. Siapa dia pun kata tak boleh berlaku puja kubur orang mati. Ni kita pergi ziarah, baca kuluhu, baca apa? Minta doa, duk kubur minta doa. Hani nak ayat kata. Allahu Rabbi ya. Ni Nabi kata pergi ziarah kubur. Ziarah kubur tu mengingati mati. Tu. Hani yang pertama. Yang kedua tu kata apa nama? Wa aqamus solah. Ni panggil perniagaan kita yang tak rugi berlaku ni. Wa aqamus solah, iaitu semaya. Jangan tinggal semaya. Semaya ni utama sekali bagi orang Islam, bagi umat Muslim. Ni bagi umat Nabi Muhammad ni. Tak kira lah umat mana-mana pun noyak atas semaya ni panggil utama dalam syariat, dalam perbuatan hidup amalan kita tiap hari. Kita orang Islam di umat Muhammad ni kita tahu belakang dah. Semaya ni cia agama. Tak ada dah. Sebab itulah orang tak jaga semaya ni enggak habis, tak ada dah. Habis kira-kira. Ada segala orang banyak juga. Semaya waktu tak ada semaya tapi jemaah mari. Ya pelik tengok, pelik. Semaya waktu tak ada semaya, tak ada hadung. Subuh mana, zuhur mana, asar mana, maghrib mana, isya, tak ada hadung. Tapi hari jemaah ada cokoh semaya jemaah ada juga. Pelik-pelik lah di akhir zaman ya. Ada setengah orang ada semaya dak tapi boleh puasa. Ada juga. Ada juga tak ada semaya tapi puasa setahun kali. Tak tahulah. Ni nak ayat tidak sempurnanya iman seseorang nak ayat tu. Tak ada. Tak mencukupi, tak meliputi rukun-rukun yang Allah Taala wajib ke atas kita semua nak ayat tu. Tu. Jadi semaya ni satu perkara besar. Sebab tu Tuhan kedai dalam kubur dah. Tuhan duk sedia dalam kubur dah buku semaya ni, iaitu Ula al-Aqra'. Sebagaimana Nabi dia royak Ula al-Aqra' ni sifat dia ke mata merah, bekeng, dan bisa dia. Sehingga Nabi kata sekiranya bisa dia tu kalau dia tepik tubik kecak naik ke atas dunia ni, bisa dia tu besar-besar batenya, besar-besar batai tamar. Ada setengah orang kata besar-besar kawah. Anak ayat kata besar Ula al-Aqra'. Bisa dia, Nabi kata bila dia keluar ke dunia ni, tepat kena bisa dia tu tak akan tumbuh pokok-pokok kayu. Tak tumbuh kau sekarang rupuk pokok kayu, pokok kau dak. Bisa tak bisa. Ni nak Ula al-Aqra' nak ayat tu. Hak Nabi duk cerita kata Tuhan sediakan untuk nak azab orang tak semaya. Sebab tu adik-adik, pemuda-pemudi ingat molek lah. Nasi kita tak boleh tinggal. Salah sikit kita lapar, kita sinar mata. Cari aja boleh. Tak temu nasi pun temu caya, temu mama. Makan juga walaupun Maggi, walaupun tupak dakak makan juga. Kerana lapar. Di makia kita kena buat macam itulah. Ibadat kita macam itulah. Selagi mana kita tak semaya, tak sudah kita hidup. Kita kena semaya. Jangan tinggal adik-adik semua. Jangan tinggal adik-adik semaya ni besar sekali dalam agama kita. Jangan tinggal. Siapa dia tinggal semaya Allah sesatlah. Tuhan Nabi duk royak dah lah dia.
Hak Nabi, hak Tuhan duk royak dalam Quran dia tu. Hak tu masuk dalam neraka Sakar. Satu neraka yang Tuhan buat, nama dia Sakar. Ma salakakum fi Sakar. Ma salakakum fi Sakar. Hei, apa puak demo yang berderu-deru duk masuk dalam neraka Sakar ni? Qalu lam naku minal musallin. Orang tu, orang ramai-ramai tu jawab pada mereka hak tanya dia ni. Qalu lam nakun minal musallin. Kata mereka itu, jawab mereka itu, lam nakun minal musallin. Kami dulu tukar duduk atas dunia dulu tak semaya. Tu dia jawabnya. Kami duduk atas dunia dulu tak semaya. Tak semaya. Mereka tanya, geno ni pakak suka masuk neraka Sakar ni. Ya berderu-deru, werung-werung. Muda-mudi ni kat ramalah, werung ramah. Tu masuk. Mereka tanya, hei, geno kat demo ni pakak ya berderu-deru masuk neraka Sakar ni. Dia pun jawablah, kami tak ada semaya kau duduk atas dunia dulu. Hari ni banyak ni, hari ni. Muda-mudi kita hari ni tak padu dengan semaya ni. Allahu Akbar. Boleh jerit lah, boleh teriak dan menangis lah. Boleh teriak, boleh mengisak lah. Nak ayat kata, azab Tuhan yang amat pedih sekali nak ayat kata. Banyak benda yang kita berdosa. Banyak benda yang kita lawan Allah Ta'ala. Hak tak semaya, hak tak puasa. Hak deraka dua ibu bapa, hak rajin kaya. Semua tu ada balasan berlaku. Jangan ingat kata seni kita nak menuju ke alam akhirat lagi akan datang. Jangan ingat seni sesusah-susah dalam hidup kita. Tak pernah kita jumpa lagi, tak pernah kita tengok lagi, tak pernah kita tahu lagi. Susah yang paling susah sekali dalam hidup kita, dalam ciwik kita, ialah alam akhirat lagi akan datang. Sekira kalau kita abaikan perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah, sekiranya kalau kita tak gaduh dengan, tak buat, tak taat kepada Allah Ta'ala, tak taat kepada Rasul, tak taat kepada agama, apa yang agama paksa kita, agama suruh kita tak padu, tak berdoli, tak ambil cara, jumpalah di saat kita pejam mata lagi ke datang. Teka hidup ni tak apa berlaku, boleh kecek berlaku. Amo boleh kecek, demo boleh kecek. Boleh kecek berlaku, hak kecek besar, kecek menakis, hak menebal dah berlaku. Tapi bila hari kita pejam mata, ibu-ibu, ayah-ayah sedang menutup. Hari kita hembuh nafas kali terakhir kita lah. Kita dah jadi mayat kaku dah hari tu. Kerakung dah. Orang kira kita siap dah. Orang bukuh dengan kain kapal, kain putih 3 lapis saja. Lepas pada tu orang usung kita pergi kubur, pergi kambuh kita. Pergi kambuh. Di situlah kita sendiri. Kita tidak ada orang yang menemani kita. Orang yang menemani kita tak ada. Orang nak temui kita. Orang nak saing kita tak ada. Ini hari perpisahan kita terakhir nak ayat tu. Ingat molek. Hak bekai mu ingatlah bekai mu lagu mana. Hak penipu ingat mu duk menipu orang. Tu ingat molek. Hak mu duk menipu orang. Hari ni 1 2 mu tipu, okey, sikit lagi tak lari tak lepas dah mu. Ini ingat molek, siapa-siapa nak ayat kata, ingat molek. Kerana masa belum tiba lagi. Ambo belum tiba, demo belum tiba lagi. Duk sedap lagi, duk makan menamuh nasi lagi, duk segar degar lagi, tak apa dah. Tapi di saat Allah Ta'ala panggil mu, di saat itulah mu akan rasa sendirilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton sekalian. Kemudian yang ketiganya Tuhan kata wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka itu membelanja mimma razaqnahum, dari barang yang telah kami rezekikan kepada mereka itu, sirran wa alaniyah, sama saja dia belanja tu dengan secara susuk-susuk, sulit-sulit, dengan secara sembunyi, tak ada orang tahu. Wa alaniyatan, ataupun dia belanja ke jalan Allah dengan secara terus terang, dengan secara terang-terang, dengan secara nampak-nampak, tak ada kira. Orang ni yang Tuhan kata yarju natijaratan lan tabur. Orang inilah orang yang mengharapkan perniagaan dia tak pernah rugi. Orang ni ialah orang yang labur di akhirat esok. Orang yang dapat kemenangan dan kejayaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang akan jumpa dengan nikmat yang baik, balasan yang baik. Dia akan senyum, dia akan tenang, dia akan segala-gala. Allah Ta'ala tunjuk dia bermula daripada alam barzakh.
Bukan di saat-saat ruh dia nak berlepas daripada badan dia tu pun dia nampak dah. Dia nampak dah Tuhan tunjuk dah ke dia kebaikan juga kebahagiaan dia. Tak sampai lagi ke syurga, baru nak masuk lubang kubur tu dia tahu dah. Bukan dia duduk dalam kubur dia tahu dah. Kubur dia akan cerah menerang. Kubur dia saat ni tu lampang. Kubur dia saat ni tu luah. Luah cerah menerang. Bukan dah apa yang rasa dah nikmat-nikmat syurga situ. Panggil raudatun min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga dah. Ni ibu-ibu, ayah-ayah yang mana Tuhan ada cerita ni, kita kena ambil tahu, kita kena tahu sangat-sangat benda ni. Sebab tu kita mengharap kata 3 perkara ni yang membahagiakan kita. Yang pertama, kita bacalah Quran. Quran ni penawar hidup kita dah. Tuhan royak dah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Quran ni merupakan penawar. Shifaa'un linnas. Shifaa'un linnas. Shifaa'un lima fis sudur. Dia jadi penyembuh, penawar di dalam dada, di dalam hati seseorang, dalam senubari seseorang. Al-Quran ayat tu. Hudal linnas, dia penunjuk bagi manusia. Ni Quran ni banyak. Shifaa'un mau'izatun. Quran ni mau'izatun, peringatan kita, pengajaran kita, ilmu kepada kita ialah Al-Quran. Itu dah hidayah kepada penganut agama semua, penganut kita semua, penganut Islam semua. Orang yang berpegang dengan agama Islam, Al-Quran lah tunjuk jalan yang benar, yang betulnya kepada kita. Tu ibu-ibu, ayah-ayah semua di malam ni. Baik, kita tengok dalam surah yang kedua, surah Yasin. Yang mana Tuhan ada royak dalam surah Yasin. Tuhan kata gini dalam surah Yasin tu. Tuhan ada royaknya berkenaan dengan ahli-ahli syurga lagi akan datang. Ahli syurga lagi akan datang. Keadaan ahli syurga. Tuhan royak mula-mula ayat yang ke-54. Tuhan kata, al-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ni Tuhan ada cerita keadaan kita lagi akan datang. Tuhan ada cerita hari ni kita tak mati lagi. Tak siapa lagi di ayat yang Tuhan ada royak kita yang mana amba cerita pada malam ni. Ayat yang amba cerita pada malam ni, hari ni kita tak siapa lagi. Tapi Tuhan dah cerita dah keadaan lagi akan datang ni. Tuhan kata, al-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tuhan kata hari ni la tuzlamu nafsun syai'a, tidak boleh, tidak dizalimi oleh seseorang pun, akan seseorang pun, syai'an sikit pun tak boleh nak zalim dah. Bila kita berada di akhirat esok, tak boleh nak zalim dah. Jadi orang nak nyanyi kita nak gapo tak boleh dah. Sikit pun ayat tu. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan mu tak akan dapat balasan melainkan apa yang kamu berbuat dulu di dunia. Tu ayat tu. Kita dah sampai sana tak boleh buat gapo dah. Tak boleh buat gapo dah, kita dah sampai sana. Dah sampai sana. Dan sana saat itu Tuhan royak dah. Tak dapat balasan kecuali hak kita buat di dunia lain. Buat gapo di dunia di hari ni, maka dapat balasan. Dapat balasan. Kalau mu tak buat di dunia dulu, mu tak dapat balasan. Jadi apa yang mu dapat balasan ni, apa yang kamu buat di dunia dulu. Jadi apa yang kita buat di hari ni, akhirat esok akan dapat balasan. Sebab tu orang kita di hari ni kita nak buat satu benda ni, kita kena memikir lah. Kena memikir, kata ada lagi balasan di akhirat esok. Jangan ingat kata buat kau sedap lah, moga-moga orang lebih. Mu ni orang hanelai, mu ni orang kedebeh, buatlah jijak orang kau, buat nyanyi kau orang kau, zalim kau orang kau, khianat orang kau. Ingat molek. Kerana satu ketika di akhirat esok, mu akan dapat balasan. Terai-terai dah. Tuhan royak dah. Tuhan royak dah. Dalam Quran kata balasan tu ada di akhirat esok.
Mengikut membuat di hari ni. Membuat gapo cik? Lepas tu buat hari ni banyak lah. Ingat molek. Orang buat zalim, orang ni jaga. Ingat molek lah. Kalau boleh minta maaf lah kepada dia. Belum nak meninggal, belum nak mati. Kalau masa bayar pun bayar lah nak ayat tu. Tu. Dia sampai sana ke, duk gelepar lah. Gelepar. Sakit. Setengah ayat tu kata, fazuqul azab bima kuntum ta'malun. Fazuqul azab. Merasalah seksa pedih ni. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kamu berbuat dulu. Hak mu buat dulu sedap sangat, hang ni mu rasa lah hari ni. Mu rasa. Zuk mana rasa? Rasa. Kalau sayur, kalau gula, kalau masak ke, kita rasa dengan lidah kita. Allah sedap sungguh. Tu apa panggil kita zuk kita rasa dengan lidah kita. Tapi rasa ni maksudnya rasa pedih azab di akhirat lagi ke datang. Ni kata Allah Subhanahu taala pada kita. Sebab tu kita kena beringat di hari ni. Banyak. Amo dah tengok ni banyak sekali di hari ni orang buat zalim kat orang. Ada hak tipu orang. Ada hak berita duit tak bayar. Tak bayar lari, sengaja lari. Hak nak bayar tak ada pitih tu tak apa lagi. Royak tak ada pitih lagi, kau dulu waktu nak buat geno kita nak bayar ni, hak tu tak apalah. Ni hak sengaja tipu orang. Boleh dia perak takut tak ada tengok tak nampak bayar pun. Kau tak boleh dulu ke? Lepas ulai dia mari cari juga. Tekak tu lemak macam tak ada tulai dah. Tekak dia tu pun tak ada tulai dah. Boleh duit dia ni kat perak takut dah. Tak ada paling langsung. Tak ada paling langsung kerakung kau nak ayat. Hani nak ayat banyak orang buat zalim orang. Hak orang kata huduh kau orang. Hak orang buat huduh kau orang ada juga. Wahuduh orang. Allahu Akbar. Nyanyo. Hak nyanyo sekalinya, hak jenis kerenak. Hak jenis sihir. Banyak hak jenis sihir. Ingatlah, hak jenis sihir ni kat Allahu Akbar. Hari ni buatlah buat sihir lah. Buat nyanyo lah kat orang. Ingat molek. Hari ni mu boleh sihir, mu cari anak kerak. Mu cari minyak mati bunuh. Mu cari debu orang mapuh. Mu cari minyak ni nak nak buat orang ni nak buat macam-macam. Ada setengah orang buat siapa mati, ada setengah orang terbuah perjalanan habis keluarga dia bercerai nak tu. Melalui iblis yang dia buat sihir. Tak apa hari ni, tak apa. Duduklah, makanlah. Insya-Allah taala. Hari mu nak meninggal dunia lagi kerana nanti tengoklah. Mu boleh tengok sendiri belum nafasmu. Nak hembus kali terakhir gapo nama Tuhan nak tunjuk kamu. Nak tengok matamu belalak ke? Nak tengok dengarmu duduk gerak sepuluh sebelah di kubah ke? Boleh tengoklah. Dan apa Tuhan nak tunjuk kepadamu bila mu habis nafas. Boleh tengoklah mu, boleh tengok bila mu berada di alam barzah lagi ke datang. Hani ingat molek. Banyak hari ni nak ayat kata orang khianat orang ni banyak sekali. Banyak. Orang guna ilmu hitam, orang santet. Guna dukung, guna tok bomo nak ayat tu. Duk memuja iblis. Banyak sekali di hari ni kita tengoknya. Sebab tu banyak orang ni, orang Melayu duk masuk ketik ni banyak sekali. Orang Melayu banyak masuk ketik di hari ni. Duk cari muga tu, muga ni nak ayat, nak buat khianat orang. Nak buat khianat orang ni banyak sekali hari ni nak ayat. Ketik besar-besar, ketik hak bersohor-sohor, ramai sekali orang Melayu masuk tubik. Dia cari apa tu dia cari benda saat ni. Nak kena orang ingat molek. Ni amo tolong tegur dalam ni. Dalam peringatan ni, dalam pengajian kita hari ni nak ingat molek. Kalau mu belum masih sedar lagi, jumpalah insya-Allah mudah-mudahan mu akan tak habis lagi ke datang. Bahkan mu akan terjun ke dalam neraka lagi ke datang. Bila tuan dia tak benar, bila selerak tabak habis anak keluarga orang, hidup orang kadang-kadang tidur tak jenera, kadang-kadang bawa mati, kadang-kadang sakit sampai mati, berubat tak sia. Insya-Allah boleh tengoklah. Orang yang khianat orang ni boleh tengok sekali. Ingat molek. Tuhan dia ada, pengadilan Tuhan ni duk tunggu kita insya-Allah taala. Hanya ingat ibu-ibu, ayah-ayah, ingat moleklah. Yang kita risau sekali, yang kita basut sungguhnya basut ialah orang dah mati dah. Kita khianat dia, orang tu dah mati dah.
Pak kita masa mana kita nak ambil peluang nak minta maaf ke dia? Tak ada dah. Hari ni kita akan bawa dosa buat selama-lama no ya tu. Tuai hak kita buat tu mati dah. Hari ni ingat molek no ya tu. Tuhan dah royak. Banyak sekali dah hari ni sihir-sihir ni banyak sekali. Sihir ni banyak sekali no ya tu. Tak kena sikit sihir, no ya tu wak kena santet orang. Ingat duk cari dukun ni tok bomo ni nak kena orang macam-macam. Hak ada kena nafsu orang, katuk nafsu orang, katuk perasaan orang, wak orang sakit kepala, wak orang tu demam, wak tu menyocok dalam tubuh badan. Wak nak tidur tak boleh duk nampak anak kerak, macam-macam dia buat nak jatuh. Tapi buatlah dia hari ni tak apa. Yesus dia mati je. Tapi mati dia membawa bahagia. Tapi mati kita belum tentu lagi nak ayat. Bila kita khenak orang. Khenak ni besar sekali dalam agama. Masa Rasulullah pun berlaku benda ni. Masa sahabat pun berlaku. Masa sampai ke hari ni pun nak ayat kata. Perkara ni masih berterusan nak ayat tu. Tapi ingat molek orang yang buat nyanyi kat orang ni. Nak ayat tu. Tak ada dah. Tak ada nak ayat tu. Balasan yang Tuhan nak azab lagi akan datang. Nanti tengoklah. Akan terjun dalam neraka dah. Akan dibakar dalam neraka. Tengok. Jadi baru api mung ni. Jadi baru api nak ayat tu. Sebab tu ingat molek. Jangan sedap hati. Tuhan ada. Tuhan kira duduk dalam banci Tuhan berlaku. Ingat molek. Tuhan nak buh dalam syurga dia. Orang yang cuci. Tu Tuhan nak buh ni. Macam mana kalau kita tak cuci nak ayat tu. Kalau kita duk khenak orang duk gapo lagi. Tak cuci orang. Semaya lah. Semaya saja gitu ya. Nak ayat kata. Kerana benda besar lagi nak ayat. Tak boleh nak mengatasikan ibadat yang mudah laku di hari ni. Kerana tu benda besar nak ayat. Sakut tak besar. Kalau mu kena bayar di akhirat esok, kena bayar banyak. Baru nak ambil pahala di mana di hari ni nak bayar. Sebab tu kena mikir lah. Kena mikir di hari ni nak ayat molek. Ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian. Tu di antaranya. Maka Tuhan cerita pula dalam ayat ni selepas pada tu. Tuhan kata inna ashabal jannatil yawma fi syulin fakihun. Inna ashabal jannatil yawma fi syulin fakihun. Tuhan kata sesungguhnya ahli-ahli syurga, orang-orang yang masuk syurga ni, penghuni syurga ni, penghuni syurga, ahli syurga, orang yang masuk syurga tu, Tuhan kata al-yaum, pada hari ni, pada hari dia masuk syurga tu lah, fi syughulin fakihun, dia duk bergaduh, duk sibuk. Allah tak adalah bila dia masuk syurga tu hai royak. Orang masuk syurga ni hari dia masuk tu, Allahu Akbar. Supaya kucing atau anak dah. Duk bergaduh dengan keserenakan dia, kebahagiaan dia nak royak. Hanya tu hai duk royak dah. Orang masuk syurga. Hari ni kita duk pisah, duk ngaji, duk gapo semua, kita nak masuk syurga. Kita duk dengar semua tu. Duk dengar ustaz-ustaz, doktor-doktor, tutup guru, kiai-kiai semua tu. Kita nak proseskan diri kita nak jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Tak ada dah kita. Tak sampai duk kecek bahau lah. Kecek bahau lah. Tepuh dengan api sikit orang ni. Gelepar tak boleh jamuh royak. Ni cerita kita royak. Lagi ke datang. Tuhan royak orang masuk syurga ni. Hari dia masuk tu. Allahu Akbar. Fi syulin. Di dalam masyghul. Di dalam duk bergaduh. Dalam sibuk. Dalam kesibukan dia. Apa ni? Lah, moga mula-mula masuk syurga. Kita duduk dunia ni, duduk dengar tutup guru, duduk cerita ya. Duduk dengar ustaz-ustaz, duduk baik, duduk apa ni, duduk kuliah ya. Tu, kata syurga nikmat gini-gini. Bila kita masuk sendiri, Tuhan duduk royak dalam ayat ni. Allah fi syughulin. Fi syughulin fakihun. Ya, dia duduk serenak, duduk bergaduh, duduk bergaduh dengan kebahagiaan dia di akhirat esok. Amo masuk, demo masuk. Ibu-ibu, ayah-ayah masuk semua nak ayat tadi akhirat esok. Bila hari pertama kita masuk syurga ni, Allah duduk bergaduh tengok kecantikan dan keindahan syurga nak ayat tu. Nikmatnya syurga ni. Allah habis-habis cerita nak ayat tu.
Hani keadaan kita lagi ke datang, ibu-ibu ayah-ayah, ayah tu. Oh lah maklum kita tak bisa tengok syurga. Syurga ni tidak ada bandingnya. Nah, Nabi royak dah. Mala ainun ra'at. Oh, tak pernah mata tengok. Wala uzunun sami'at. Tak pernah telinga dengar. Tu. Tak pernah hati terlitah. Syurga ni ayat kecantikan dan keindahan dan syurga. Pas tak gitu lagi. Allah kita salah pergi ke apa ni bandar besar-besar je kita. Nah, orang pernah pergi New York, orang pernah pergi di Jepun, orang pernah pergi di Tokyo, mana Allah tengok bangun ni, tengok kedai-kedai, tengok lapu-lapu Jepun. Allah mata yak sinar macam rusa masuk kampung dah. Tubuh belago dengan cahaya gerak dah. Belago dengan cahaya api dah. Masuk dalam kedai besar, belago dengan cermin tu. Dia kata tak ada cermin, belago dengan cermin. Allahu Akbar. Comelnya bangun ni, apatah lagi syurga lagi ke datang. Ni ayat syurga, ni ayat Allahu Akbar. Tunggulah. Sebab tu hari ni kita kena proses diri. Demo. Dimakialah, kita kena proses diri. Kita sama-sama bertaubat kepada Allah Ta'ala. Carilah butir dan lubang taubat kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala terima ke taubat kita. Sediakan bekalan amalan kita banyak sekali. Bila di waktu kita timbang lagi kata, supaya kita yakin bahawasanya timbangnya kita ni berat sebelah pahala. Tu kita nak sekali. Kalau tak cedek hari ni, satu cedek lah. Serga Tuhan ni bukan macam pulut durian. Bukan bubur kacang. Serga Tuhan ni. Sulit kita nak dapat. Payah kita nak dapat. Ayat tu. Sebab tu kita kena jaga sekali ibu-ibu, ayah-ayah. Serga Allah Ta'ala. Ni Tuhan duk royak serga keadaan tu. Kemudian Tuhan royak pula selepas pada tu. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Ini kita reti belakang dalam surah Yasin ni. Karena surah Yasin kita selalu baca. Baik di malam Jumaat, baik di hari Jumaat, baik tempat-tempat yang munasabah baca surah Yasin. Sebenarnya surah Yasin ni bukan tentu malam Jumaat. Dalam hadis Nabi suruh baca setiap malam Jumaat, surah Yasin ni. Boleh bacalah tiap-tiap malam. Kerana hadis Nabi yang kata ada, bila pagi esok Tuhan ampunkan dosa kita. Tu. Bawa pagi Tuhan ampun, ghufira lahu. Diampunkan bagi orang yang baca Yasin tu. Bila tu esok. Kita baca malam ni, pagi esok, subuh esok Tuhan ampun dosa kita. Bukan kata tentu kata malam Jumaat dak. Baca tiap-tiap malam je boleh. Belum nak tidur tu baca Yasin, belum nak tidur baca malam je. Tu hadis Nabi duk royak. Tapi orang kita ni dia ambil malam Jumaat tu pasal malam Jumaat ni malam lebih. Malam Jumaat ni penghulu malam, no ayat kata. Kita pergi baca Yasin pula. Tak salah gapo. Tapi kita moleknya baca tiap malam. Baca tiap malam Yasin, baca tiap malam ibu-ibu ayah-ayah. No ayat tu tak ada gapo. Kerana Yasin ni Al-Quran. Yasin ni panggil hati Al-Quran. Hati Al-Quran. Bacalah. Hani tu ada ayat ni. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Tuhan ada ayat. Hum wa azwajuhum. Mereka itu dan isteri-isteri mereka itu. Yakni puak-puak hak masuk syurga dan bining-bining dia. Bining dia. Ingat pokcik dengan mokcik ni. Pokcik masuk syurga dah. Dan bini-bini pokcik tu. Ya berderu masuk syurga. Fi zilalin. Di bawah naungi bayar. Di bawah tergeduh. Tak ada duduk tengah panah tak. Alal araiki muttaqiun. Iaitu duduk menyenggang di atas kati-kati. Allah, nampak tak rupa tu? Kita dah duduk dalam syurga esok, duduk nyenggang di atas katil, di bawah bayar. Kemungkinan ni, bayar tu, bayar pokok kayu dalam syurga, kebun-kebun syurga. Ni nak ayat tu sifat tu, ada ayat dalam surah Yasin. Kita dan bini kita, amor dengan bini amor dengan mama amor. Duduk di atas katil, duduk menyenggang. Lalu ni kita menyenggang atas gerai, walaupun serta. Kita buat gerai walaupun serta, duduk menyenggang orang lalu. Mana tu?
Kita learning nak ayat tu punya ni. Tah gerak, ni dak tah kati yang dibuat dengan mah dan juga perok lilak. Tak ada dah nak ayat permata mah perok tu perbuatan dalam syurga esok nak ayat tu. Ning tu ada royak ahli syurga dan bining-bining dia. Dan bining-bining dia nak ayat tu. Hani nak ayat ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Ning tu hak ada syurga kita ni. Pak tak say lagi lagu ni nak duk dalam neraka. Sengaja mu buat jahat turut hawa nafsu mu tu. Zalim orang tu, zalim orang ni. Jumpalah mu nak buat. Tak ada payah, Tuhan tak ada payah. Siapa dia waktu, siapa dia lawan Tuhan, alah lah. Tak ada siapa dia benih lawan Tuhan nak ayat tu. Nak ayat tu. Tengok. Tengok. Siapa dia? Fir'aun, Namrud, nak ayat kata Haman, Qarun, hak besar-besar kita tahu nak ayat tu, hak kedebet-kedebet atas dunia, tak nak kecek. Demo tu tak boleh lawan lagi nak ayat. Pak kita tak nak kecek dah. Sebab itulah azab Tuhan ingat molek lah. Nabi duk royak sahabat tanya, "Hei ya Rasulullah, setara mana kau azab hak paling rendah sekali dalam neraka esok?" Atau hamba pernah jumpa hadis Nabi duk cerita. Setara mana hak rendah sekali, hak peringkat rendah sekali azab dalam neraka? Nabi kata hak rendah sekali nak ayat atau azab dalam nerakanya, orang tu dia duduk diri atas bara api. Di bawah tapak kaki dia ada bara api. Dia duduk diri. Duduk diri, tak ada kena duk bakar dalam neraka tu tak. Duduk diri atas bara api. Kaki lek ni ada bara api, lek ni ada bara, duk cak atas bara api. Otak ni duk gelegak glok panas ayat tu. Panas. Nabi kata hak tu hak rendah sekali tu. Hak tu hak kelas sun. Hak tu hak kelas rendah sekali. Tu nak ayat tu. Tu nak ayat dalam neraka. Apatah lagi hak duk bakar. Tak kepala kita pun nyala, di telinga pun nyala, di muka pun nyala, di tangan pun nyala. Semua tubuh kita ni macam toko kayu api dah. Macam putung kayu api. Macam kita tengok kayu api hari ni hak makan di api tu, seputung tu merah menyala. Kita pun macam tu dah. Diri kita ni putung api neraka dah. Nyala habis ambil di kaki sampai ke atas. Tapi tak mati. Kita duk ngok-ngak, duk bergaduh, adullah. Tapi tak mati dah. Duk rasa sakit lah. Hak tu kata fazuqul azab. Rasalah azab. Rasalah pedih azab. Pas tengok kita. Cuba kita bayarkan kalau kita kena bajak, kena parah, kena keleweh. Kena benda tajam lah. Tapi tak mati, kita rasa setara mana kesakitan kita. Kesakitan kita ketika tu setara mana? Allah, orang cerita. Orang tanya kita setara mana? Tu tak ada orang nak royak. Aku berapa tak tahu. Sakit tak sakit. Apatah lagi dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sakit ibu-ibu, ayah-ayah, pocik-pocik. Saya mula sakit azab Allah Taala. Jangan sama sekali. Sayalah diri kita di hari ini masih peluang lagi untuk kita belajar, untuk kita muhasabah diri kita, untuk kita bertaubat kepada Allah Taala, kembali kepada jalan ke hari ini ayat. Tak ada dah kita hari ini. Tak ada dah saudara ayat lah. Hak kaya habis kaya, hak sesak tak kena berkecek dah. Hak hanlah kau tak ada. Dah butir mati sebutin kan nak kecek lah saudara ayat lah. Rumah habis 40 juta beliau sekalipun membuat. Tapi tak ada arti kalau tidak ada agama dalam dirimu. Hanya ya. Mu kedebes cara mana mu bedil orang, mu bunuh orang. Seminit mu bunuh 2 juta sekalipun. Tapi mu tak ada berarti bila mu kembali kepada Allah Taala. Mu akan menerima balasan semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan Allah Taala sedang menunggu kamu. Sebab tu hari ni jangan. Jangan sengaja kita nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah hamba royak, tak ada dah. Biarlah kita mati dengan keadaan Allah Taala redha. Matilah dengan Allah Ta'ala Tuhan redha. Mati dengan keadaan Tuhan saya, Tuhan gapo ikutlah. Mati tak tika, mati tak batam kita. Mati dengan adik-beradik duk keliling kita. Mati dengan anak-anak kita duk likung, kita baca Quran. Mati dengan isteri kita duk tepi kita ya, tak ada dah. Matilah dengan keadaan kita ni diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah jasa sebanyak-banyak di hari ni. Orang kaya buat jasa. Orang kaya jangan cemuh dengan khairat-khairat jariah. Tolonglah semua. Ingat kata
Pitih hok mung Tuhan bui tak luak-luak pun. Mung duk berasa je luak saya dak bui lah. Bui lah. Kerana bui mung saat ni itulah nak jaga mung di akhirat esok. Bui mung itulah nak timai di akhirat esok. Mung bui banyak mana, banyak itulah mu akan timai di akhirat esok. Sebab itulah jangan tak ada dah. Kita kena rasa kata esok dah aku nak mati, lusa nak mati dah, tak ada dah pun. Masa dekat. Itulah bagus sekali kita fikir di hari ni untuk nak tingkatkan amalan ibadat kita di hari ni, tak ada dah. Tu Tuhan dah royak. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Ahli syurga Tuhan lagi ke atas sekali dengan bining-bining dia. Apa tu? Duduk nyengang di atas katil di bawah naungi bayar. Tereduh ayat tu. Apa sedap ke tak? Sedap lah. Bukan tengah panas. Bukan duduk nyengang tengah panas. Tak, duduk tengah tereduh. Ni keadaan kita. Tak ada dah. Sempurna sekali dah lah. Dah masuk surga kok. Dah lah kita ni muda belakang. Orang Tino pun muda, orang Jatai pun muda. Gigi penuh mulut. Hidung macung. Mata comel. Muka comel. Tubuh tinggi molek. Gagah tak ada sakit. Tak ada kecing manis, tak ada darah tinggi, tak ada jantung, tak ada makring, tak ada kanser, tak ada penyakit, tak ada. Wah pinggan pun tak ada, butir gatal pun tak ada. Lengah betih ke lengah tak ada. Duk gitulah. Khalidina fiha abada. Kekal buat selama-lama. Duk situlah. Esok lusa tulak tuling tulung. Semua duk. Tidak ada akhir bagi kita. Sentiasa kita berada dalam syurga. Ramai pakat duduk. Allahu Akbar. Kita boleh sama-sama kita boleh berjarahi di antara satu sama lain. Hamba boleh pergi rumah demo boleh pergi rumah hamba. Boleh pergi mari nak ayat tu ziarah. Kita nak tengok siapa dia. Para nabi kita duk dengar dia. Hari ni kita nak jumpa lah dengan Nabi Muhammad. Nak jumpa lah dengan Khadijah, nak jumpa lah dengan Siti Aisyah, nak jumpa lah dengan Hafsah, nak jumpa lah dengan semua isteri-isteri Rasulullah, nak jumpa dengan Nabi Ibrahim, nak jumpa dengan Nabi tu Nabi, semua kita nak jumpa belakang. Ingin nak jumpa ini, insya-Allah minta kita masuk surga ya. Kita boleh jumpa habis. Nak tengok tu ada, nak tengok Siti Hawa, nak tengoklah segala-gala yang mana kita tahu di hari ni, kita mengaji hari ni. Kita nak jumpa belakang. Nak jumpa belakang. Begitu juga hak masuk neraka kita nak jumpa juga. Nak kita tengok lagu mana kak? Pasal nak tengok kita ni, mana kak punya kata Fir'aun. Ada apa ikut kak Fir'aun ni? Mana kak korung punya kata bakhir tak usah keluar zakat ni? Dia telah di bumi kata ni. Kita nak tengok belakang. Musuh Islam kita nak tengok belakang ayat tu. Kita boleh tengok dah hari ni. Kita boleh tengok lah bila kita berada di dalam syurga lagi akan datang. Tu harapan kita nak ayat kata. Lagi pula Tuhan kata pula, salamun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Ni Tuhan kata lagi di ayat tu. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Boleh bagi orang masuk syurga, Tuhan kata, di dalam syurga esok dia boleh milik apa nama? Fakihatun, buah-buah kayu. Ni Tuhan royak siap-siap dah. Tuhan nak beri buah kayu kita. Wi kebun sebenarnya. Tuhan wi kebun, Tuhan kata. Jannatin. Syurga ni mana kebun-kebun semua. Apabila kebun dah, pokok kayu dah, iaitu dia ada buah dia. Jadi kita ni dalam syurga esoknya, Tuhan beri buah-buah kayu. Fakihatun mana buah-buahan. Buah-buahan. Banyak mana tu wallahu a'lam dah. Banyak mana wallahu a'lam nak ayat tu. Tu. Buah kayu di dalam syurga esok. Lagi pula walahum ma yadda'un. Dia nak gapo boleh dia panggil, dia sebut mari. Walahum, dan boleh bagi mereka itu juga ma yadda'un, barang yang dia panggil, barang yang dia seru, barang dia sebut. Jadi kita nak selain daripada tu boleh juga. Walau bukan wah kayu pun gapo nama, kita nak gapo nama, kita boleh panggil, kita boleh minta nak ayat tu. Ning nak ayat terkeramat kita yang Tuhan sedia untuk nak beri kita lagi ke datang. Tak ada kena naik dah. Kena makan deria, tak ada cawak kotel naik dari syurga dah. Tak ada kena ketik di kerengga dah kita. Nak makan wah apa ni?
Buah cempedak. Buah cempedak tak ada biji, tak ada putih. Tak ada kena itu dah. Ni nak ayat tu Tuhan keramat dalam syurga esok. Ni kita akan rasa sendirilah. Hari ni kita belajar, amba duk cerita di dalam Al-Quran. Hakikat sebenar kita akan rasa lagi akan datang. Hari ni seolah kita obrong belum nak pergi. Belum nak kita nak pergi ke sana, saat ni kita pakai obrong. Satu hari kita pergi tengok dungan. Kita pergi dungan, kita tengok siapa tepat ni. Macam ni. Dia boleh tahu habis lah. Berapa kali tak tahulah. Ni keadaan bila kita masuk syurga lah kata. Padahal orang masuk syurga dia hidup bergaduh tu. Fi syughulin. Dalam kesibukan dia. Dalam kesibukan. Tu nak ayat tu orang masuk syurga. Bila kita masuk siap belakang dah, Tuhan ucap kita, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Tuhan kata sejahtera. Tuhan kata selamat. Tuhan kata tu qawlan min rabbir rahim, perkataan Tuhan yang amat kasih sayang kepada hamba-hamba dia. Tuhan kata gitu tu. Qawlan min rabbir rahim, perkataan daripada Allah. Allah lah ucap kitanya bila kita berada dalam syurga lagi ke datang. Sejahtera, selamat. Tak selamat, apa lagi dah. Ni Tuhan kasih kita. Padahal kita taat ke dia. Sebab tu di hari ni kita ingat molek. Kita kena kasih kepada Allah. Kena sayang kepada Allah. Kita kena berasa rindu kepada Allah. Lalu itulah Allah Ta'ala akan bubuh kita ke dalam syurga dia lagi ke datang. Inilah ibu-ibu, ayah-ayah. Hari ni sikap yang kita hidup di hari ni lah kita. Yang perlu kita kejar, yang perlu kita utamakan dalam hidup kita. Carilah apa saja yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang Allah Ta'ala redha kepada kita. Hidup kita dunia menuju ke akhirat lagi akan datang. Ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian, inilah kata-kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Yasin. Tu 5 ayat daripada ayat yang ke-54 sampai ke-58. Itulah lebih kurang. Baiklah, kita mari